Okey, baik. Kita sambung lagi. Tadi kita dah bincang berkenaan dengan Ivan Pavlov. Edward Thorndike tu saya cakap dia tak familiar. So, tak perlu fokus sangat. B.F. Skinner pun dah bincangkan berkenaan dengan anjing tadi tu. Okey, lepas tu kita sambung lagi kognitif. Kognitif memainkan peranan yang penting juga dalam bidang pendidikan kanak-kanak ni. Okey, terutama untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Kognitif tu apa? Kognitif ialah pemikiran, akal fikiran, otak kita tu. Okey. Pembelajaran adalah suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran. Okey, kalau kanak-kanak tu dia ada masalah seperti syndrome Down, cerebral palsy, mental retardation, agak sukarlah bagi dia untuk mengikuti sesi PDP secara formal. Dia perlu ikut sesi PDP yang khas, yang dirancang khas buat mereka. Kalau geng yang dulu dia dah belajar. Okey, penyaringan kanak-kanak istimewa tu saya dah ajar dulu berkenaan dengan teknik-teknik untuk mengajar golongan yang kelainan upaya ni kan. Kalau masih ingat lagi lah, buku pun ada tu. Buka ke tak buka tak tahulah. Okey, tidak dapat diperhatikan melalui tingkah laku. Kognitif ni kita tak boleh nak tengok melalui perbuatan tingkah laku dia, tak boleh. Sehinggalah dia sebut. Sehinggalah bila kita buat test, buat soalan final exam, buat kuis, soal jawab, baru kita boleh tengok. Okey, dia ingat ke tak ingat apa yang kita ajar. Seterusnya, manusia mempunyai struktur kognitif, yakni otak menyusun maklumat dalam ingatan. Okey. Di antara tokoh-tokoh kognitif ialah Jerome Bruner, Robert M. Greene, David Ausubel, Wolfgang Kohler. Kohler lah, teori Kohler tu. Yang ni pun dah belajar dulu dalam perkembangan awal kan, teori-teori awal tu. So saya tak nak tekankan, rujuk balik yang dah belajar dulu. Okay, sosial Albert Bandura. Okay, pembelajaran melalui pemodelan, yakni pemerhatian ataupun peniruan sesuatu tingkah laku. Teori sosial Albert Bandura ni juga fokus tentang perubahan tingkah laku. Dia ada contoh tingkah laku, iaitu kita tengok tingkah laku mak kita memasak, so kita akan meniru dia. Kita tengok tingkah laku idola kita, contohnya artis Korea, kita pun berpakaian macam Korea. Okay, ada contact lensnya dari segi tudung dan sebagainya. Itu sebenarnya teori peniruan itu diasaskan oleh Albert Bandura. Okay, peniruan. Kita tiru cikgu kita, tiru mak kita. Itu juga salah satu daripada cabang pembelajaran, yang mana pembelajaran tingkah laku. Okay, peniruan, pemodelan. Nanti ni pun awak dah belajar dulu dalam teori tokoh-tokoh dulu, di peringkat awal dulu, perkembangan awal dulu. Kat situ dah belajar tentang perkembangan sosial kanak-kanak berdasarkan pemodelan, peniruan, pemerhatian dan sebagainya. So saya tak nak fokus lebih-lebih. Cuma dalam pedagogi ni kita nak cerita tentang kanak-kanak belajar melalui pemodelan. Kalau guru tu mengajar tingkah laku yang baik, so kanak-kanak tu akan belajar tingkah laku yang baik. Kalau guru tu asyik marah-marah je, garang dan sebagainya, maka kanak-kanak akan ikut tingkah laku guru tu lah. Kanak-kanak tu akan terikut modeling. Kalau mak ayah dia juga marah-marah, so anak akan jadi marah-marah. Dia akan beri efek, memberi kesan kepada pertumbuhan dan pembesaran kanak-kanak itu. Teori humanis ataupun teori kemanusiaan, Carl Rogers. Carl Rogers ni teori yang familiar daripada golongan pelajar yang belajar dalam bidang counselling biasanya. Rogers. Okay, teori Carl Rogers. Jadi saya tak nak tekankan. Yang nak tekankan sini ialah Abraham Maslow. Abraham Maslow membahagikan teori dia kepada beberapa peringkat kan. Kalau ingat lagi, keperluan penghargaankan diri, keperluan fisiologi dan sebagainya. Okey, teori kemanusiaan, dia nak tekankan kat sini dalam sesi pengajaran, ada ketikanya individu itu dia belajar, ada cara dia yang tersendiri. Contohnya masa saya dulu final exam, saya tak boleh belajar grup. Saya kena belajar sorang-sorang.
Bila saya belajar group, saya akan jadi kurang confident. Sebab kita tengok kawan kita boleh sebut nota ni dengan hebat. Dia boleh ingat tu satu-satu dalam nota tu. So kita jadi sedikit kecelaruan. Oleh kerana itu saya dulu tak boleh belajar secara berkumpulan. Saya kena belajar sendiri-sendiri. Bila saya belajar berkumpulan, pointer saya hanya dapat 3.7 saja. Tapi bila saya belajar sendiri, saya dapat 3.89, 3.93 dan ke atas lah. Jadi nak cerita kat sini tentang humanis, tentang kemanusiaan. Setiap individu itu, setiap kanak-kanak itu, dia ada cara yang tersendiri. Kalau awak ingat lagi, awak belajar dulu dalam teori perkembangan kanak-kanak. Siapa yang pernah belajar dengan saya dulu, saya pernah cakap bahawa ada kadang-kadang ada pelajar itu, kita ajar dia dalam kelas pada hari ini, tapi dia tak faham hari ni. Esok baru dia faham. Contoh paling senang lah, awak balik rumah, awak cuba buka awak punya buku latihan matematik UPSR yang adik awak punya, ataupun yang darjah 3. Awak tengok senang ke tak senang? Senang kan? Mudah je tengok. Takkan kau tak boleh jawab soalan mudah macam ni? Amboi, sedapnya sembang. Dulu kita pun tak boleh jawab juga. Disebabkan oleh faktor usia kita yang lebih dewasa, menyebabkan kita nampak soalan tu mudah. Tu yang saya cakap bahawa kadang-kadang ada pelajar ni, kita ajar dia dalam kelas, tapi dia tak boleh nak grab, tak boleh nak tangkap apa yang kita ajar. Bila dia boleh tangkap? Esok, lusa. Tengok awak yang UPSR, awak sekarang umur berapa? Dah 19 kan? UPSR yang 12 tahun dulu, 7 tahun kemudian baru awak boleh kata, amboi mudahnya soalan ni. Kenapa awak tak cakap ketika awak usia 12 tahun dulu? Susah kan awak cakap masa tu, masa darjah 6 dulu, susahnya soalan mat ni. Dapat E. Bukan dapat A, dapat E. Alamak, susahnya. Tapi bila 7 tahun dah berlalu, kita tengok, ya Allah senangnya soalan ni. Takkan kau tak boleh jawab? Amboi, ingat, kita dulu pun berada pada situasi itu juga. Susah kan, tak boleh nak jawab. So, ini nak tunjukkan bahawa setiap individu itu dalam sesi pembelajaran, dia ada cara dia yang tersendiri. Okay, dia ada masa dia yang tersendiri. So, dia perlu kenal pastilah. Okay, kalau kita jadi cikgu, kena kenal pasti anak murid kita tu. Dia tahap mana? Baru kita dapat mewujudkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kelas kita. Kalau tak, memang harulah kelas tu. Memang tak mencapai objektif lah. Hujung tahun, cikgu punya KPI merudum. Merudum. Okay, merudum. Next. Strategi PNP perlu diatur mengikut perkembangan emosi murid tersendiri. Okey, baik. Kat sini memang penting bagi cikgu Pra untuk menarik perhatian pelajar pada mula-mula sesi PDP. Baik. Tugasan yang saya beri kena buat RPH kan? So, dalam set induksi tu, sila pastikan RPH awak buat set induksi yang menarik. Contohnya nak ajar tentang haiwan di darat. Macam mana kat set induksi? Set induksi awak bawa seekor kucing, contohlah ni awak letak dalam satu box dalam sangkar, lepas tu awak balut atau tutup sangkar tu dengan kain. So buat teka-teki lah. Apa ada bawah kain ni? Apa ada dalam kain ni? Cuba teka. Budak akan teka lah. Bila dia dah teka semua, awak pun angkat kucing. Tu dah menarik perhatian pelajar untuk mula mengajar. Mula belajar. Dan cikgu pun dah ready untuk mengajar. Lepas tu masuklah langkah yang pertama. Langkah yang pertama, mengajar tentang eja kucing ataupun bunyi kucing. Lepas tu langkah yang kedua, eja kucing. Langkah yang ketiga, kenal ciri-ciri kucing. Ada ekor, okay? Ada taring, ada bulu, ada tompok-tompok. Nampak tak? Jadi boleh nampak tak sesi pengajaran awak dalam lesson plan itu tersusun dan teratur. Boleh nampak tak? Boleh kan? Senang je kan? Senang je. Buat dulu, nanti tunjuk kat saya baiki insya-Allah. Okey, baik. Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri, ya. Setiap orang memang dia nak berjaya. Tak ada orang atas dunia ni tak nak berjaya. Semua nak kaya, semua nak berjaya, semua nak senang, semua nak bahagia. Tapi bagaimana dia nak mencapai kejayaan,
bagaimana dia nak mencapai kebahagiaan, bagaimana dia nak mendapatkan kekayaan, itu bergantung kepada cara dia nak sampai itu macam mana. Okay? Jadi dia nak cerita kat sini sebenarnya setiap manusia ada potensi untuk berjaya. Tetapi atas diri dia lah. Kalau dia rajin membaca, dia akan berjaya. Kalau dia rajin usaha, dia akan kaya. Kalau dia rajin mencari sesuatu yang positif, dia akan bahagia. Kalau dia selalu melihat sesuatu yang negatif, dia akan jadi tak bahagia. Macam pengkecam Ustaz Abid Liu tu kan. Apa nama Ustaz tu? Abu bin Abu. Apa? Dia tak bahagia lah. Sebab selalu memandang daripada sudut yang negatif. Jadi kita nak bahagia, pandanglah sudut yang positif. InsyaAllah kita bahagia. Ya. Jadi nak cerita kat sini ialah setiap manusia ada potensi untuk berjaya. Tapi bagaimana cara dia nak mencapai kebahagiaan dia itu bergantung pada diri dia lah. Kalau awak rajin baca nota saya dah hafal, awak akan dapat jawab final exam dengan cemerlang. Kalau awak rajin bertanya dan berbincang dengan kawan-kawan awak akan dapat buat lesson plan yang terbaik. Dan awak akan dapat markah yang terbaik. Tapi kalau awak buat lesson plan awak tu cikai-cikai, macam buat dengan kaki, markah awak saya akan bagi rendah, serendah-rendahnya. So tak faham? Tanya. Malu bertanya sesak jalan. Rajin bertanya, luas pengetahuan. Okay? Saya nak habiskan dulu nota ni. Lepas tu baru kita fikir macam mana kita nak buat lesson plan. Awak buat dulu, nanti kita buat hangout call, video call. Kita akan bincang berkenaan lesson plan. Masing-masing boleh bagi tahu lesson plan dan kita pakat bincang. InsyaAllah kita akan jumpa satu titik kemuncak yang mana lesson plan tu akan dapat berjalan dengan lancar lah. Okay, baik. 12 minit dah. So kita berhenti kat sini dulu. Slide yang ke 30. InsyaAllah kita akan masuk slide yang ke 31 untuk sesi yang akan datang. Okay, kita stop kat sini dulu. Jumpa lagi. Selamat berterawih. Bye-bye.